Halo, saya Resti. Saya seorang dokter, ahli epidemiologi dan ahli nutrisi dari Indonesia yang saat ini berdomisili di Swedia. Yuk ikuti bincang-bincang bersama saya mengenai nutrisi, imunitas, dan COVID-19 pada tanggal 12 November 2020. Kita akan sama-sama berdiskusi mengenai perkembangan terbaru COVID-19 di dunia dan khususnya di Indonesia, serta peran nutrisi dalam menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi ini. Sampai jumpa! Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, percayalah Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan Ia akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang dengan setia berharap dan menanti pertolongannya. Di kesempatan ini, mari kita bersama bersatu hati untuk berdoa dan memuji Tuhan. Sebab Ia yang memanggil kita adalah Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita mengambil waktu teduh, persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia di dalam ibadah doa hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan yang kita sembah telah ada sejak kekal. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namun di dalam kesempurnaannya sebagai Allah, Ia mengasihi kita yang tidak sempurna dengan kasih yang sempurna. Bukan karena kita layak, semua hanya karena anugerah semata. Karena itu marilah kita muliakan Dia, sebab besar kasih setianya bagi setiap kita. Bersama katakan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap
menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah di kesempatan ini kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon pengampunan daripada Tuhan dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk menang atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau datang bersama untuk mengakui segala pelanggaran kami Tuhan. Untuk mengakui segala dosa kami yang kami lakukan dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan kami. Baik itu sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami ini Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu. Layakkan kami untuk menyembah-Mu. Layakkan kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan yang menolong kami semua di dalam keterbatasan kami ini untuk lepas dari segala keterikatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk menang atas segala godaan, atas segala keinginan-keinginan yang jahat yang berusaha untuk menjauhkan kami daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, jikalau kami mengandalkan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu menang atas dosa. Tapi kami tahu, kami punya kuasa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk menang atas dosa. Karena itu Tuhan, inilah diri kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami tidak mau menyembunyikan apapun Tuhan. Sebab segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon sekali lagi, Tuhan yang melayakkan kami. Tuhan yang memberikan pengampunan bagi setiap kami, jemaat-Mu ini Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di
dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktu bagi kita semua untuk bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kita. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pertolongannya sepanjang minggu ini. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan mari saya mengajak jemaat semua, kita naikkan ucapan syukur kita dengan segenap hati di dalam doa. Mari bersama kita naikkan doa syukur kita. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Karena kemurahan-Mu lah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Meskipun di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami tetap merasakan Engkau memelihara setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kau telah menjaga kami di dalam perjalanan. Kau telah menjaga kami, kesehatan kami telah Tuhan pelihara. Kau telah menolong keluarga kami Tuhan. Kau yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan. Berkat jasmani, berkat rohani yang kami rasakan. Baru setiap hari Tuhan penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mengucap syukur
buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh selalu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah kami sungguh memiliki hati yang selalu setia pada Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kedua, mari kita berdoa untuk setiap tenaga medis dan para relawan yang berjuang di garis depan mengatasi virus corona. Doakan agar setiap mereka dilindungi saat melakukan tugas. Doakan juga keluarga mereka yang ada di rumah agar Tuhan jaga sehingga terhindar dari tertular virus corona. Yang ketiga, mari kita juga doakan untuk negara kita Indonesia agar proses pemberian vaksin COVID di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Doakan juga pemerintah Indonesia yang saat ini terus berjuang mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis Tuhan, dan juga para relawan yang berjuang di garis depan melawan virus corona. Kami berdoa biarlah Tuhan yang melindungi setiap mereka Tuhan. Ketika mereka menjalankan tugasnya sebagai dokter, sebagai suster, sebagai apoteker, apapun tugas mereka Tuhan yang berhubungan dengan pasien, penanganan pasien dari virus corona ini. Tuhan kiranya yang melindungi Tuhan saudara-saudara kami ini Tuhan yang berjuang di garis depan. Kau jaga mereka, jauhkan daripada mereka ikut tertular daripada sakit ini Tuhan. Dan jikalau ada dari mereka Tuhan yang ternyata tertular, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, pertolongan, pemulihan bagi setiap mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka, para tim medis, relawan dari COVID. Berdoa juga Tuhan buat keluarga mereka di rumah Tuhan yang mereka tinggalkan ketika mereka menjalankan tugas ini. Kau jaga keluarga mereka di rumah, jaga anak, jaga istri, jaga daripada keluarga mereka Tuhan. Jauhkanlah dari terhindar, jauhkanlah daripada ikut tertular virus corona ini Tuhan. Kau jaga mereka Tuhan ketika mereka menjalankan tugas. Jaga juga keluarga mereka di rumah. Berdoa juga buat Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau tolong agar ketika proses pemberian vaksin COVID ini dijalankan di Indonesia, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong juga pemerintah Indonesia yang saat ini berjuang untuk mengatasi dampak daripada pandemi ini Tuhan. Pimpinlah agar ekonomi kami boleh pulih. Pimpinlah agar berbagai sektor yang saat ini terkena dampak boleh segera dapat dipulihkan Tuhan. Tolong pemerintah kami yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan. Biarlah sungguh pemerintah kami Tuhan, dari daerah sampai ke pusat Tuhan, semua sungguh bergandengan tangan untuk memikirkan yang terbaik bagi negeri kami. Kami serahkan Indonesia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersama kita katakan sekali lagi, dengan segenap hati, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Keempat, mari jemaat kita berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Banyak orang di berbagai belahan dunia juga ikut bergumul karena dampak dari pandemi COVID-19. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Ada orang yang kehilangan orang yang dicintai. Ada orang yang bisnisnya mengalami keterpurukan dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita doakan agar gereja Tuhan di seluruh dunia dapat jadi terang untuk menolong orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Kita juga berdoa yang kelima. Kita berdoa untuk keluarga kita, saudara kita, teman kita yang saat ini kita tahu mereka sedang mengalami pergumulan. Mari saya mengajak kita semua doakan untuk pergumulan mereka. Kita sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Mintalah Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Mari kita doakan, sebut nama teman-teman, saudara, keluarga kita yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan dunia saat ini Tuhan. Banyak orang di berbagai belahan dunia mengalami pergumulan yang berat Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat orang-orang yang saat ini terkena PHK karena dampak dari pandemi ini Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang saat ini menderita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai oleh karena virus COVID Tuhan. Berdoa juga buat orang-orang yang saat ini bergumul karena pekerjaan mereka mengalami gangguan, mengalami masalah, bahkan mungkin bangkrut Tuhan gara-gara dampak dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong mereka yang sedang bergumul. Mungkin saat ini anak Tuhan sedang depresi karena dampak daripada pandemi ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang sedang bergumul mengalami dampak daripada pandemi ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun gereja-gereja Tuhan yang ada di berbagai negara Tuhan. Biarlah kami berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan bolehlah menjadi terang Tuhan. Biar gereja-gereja Tuhan boleh berperan aktif untuk menolong para korban daripada pandemi ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh sungguh-sungguh menggembalakan jemaatnya yang mengalami kesusahan saat ini. Bila gereja-gereja Tuhan boleh menolong setiap keluarga yang mengalami pergumulan berat saat ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menjadi terang di tengah situasi yang tidak mudah ini. Dan gereja-gereja Tuhan boleh bersatu hati untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Inilah kerinduan kami, dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Engkau mendengar jemaat-Mu sekalian yang menyebut nama daripada keluarga mereka. Mereka yang menyebut nama daripada teman-teman mereka. Kiranya Engkau mendengar setiap pergumulan saudara-saudara kami. Teman-teman kami yang kami doakan, yang kami sebutkan namanya pada malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberikan jalan keluar bagi saudara kami, keluarga kami, bagi teman-teman kami yang kami sebutkan namanya Tuhan. Dan pergumulannya saat ini di hadapan-Mu. Kau sendiri yang memberikan jalan keluar kepada mereka semua. Inilah kerinduan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan terakhir, jemaat, mari kita menyerahkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Sekali lagi, percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya untuk setiap kita yang senantiasa berharap kepadanya. Mari kita menyerahkan setiap pergumulan kita secara pribadi. Mari kita ambil waktu berdoa. Ya Tuhan, Kau tahu
setiap pergumulan kami Tuhan. Saat ini juga kami mau menyerahkan pergumulan kami secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkau mendengar setiap seru doa anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menjawab setiap doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Setiap pergumulan kami secara pribadi kami mau bawa di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri kiranya yang memberikan jalan keluar bagi pergumulan kami Tuhan. Pergumulan kami di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Semuanya Tuhan kami mau bawa di hadapan-Mu. Karena kami percaya, kami yakin Tuhan adalah satu-satunya gunung batu yang kokoh yang mampu melindungi kami. Kami tidak mau berharap kepada manusia. Kami tidak mau berharap pada kepandaian kami atau kekuasaan kami, ataupun materi yang kami miliki. Kami ingin berharap pada Tuhan seperti mata seorang hamba yang tertuju pada Tuhannya. Demikian saat ini Tuhan, kami semua memandang kepada Tuhan dan berharap kepada belas kasihan Tuhan. Tuhan kiranya menolong pergumulan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah setiap seru doa syafaat kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap seru doa kami seturut waktu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. 我们要从彼得后书第1章第3节到11节来思想今天的经文。 Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. 还没有听到之前，让我们一起祷告。 Bapa dalam surga, Bapa yang baik dan yang penuh kasih, 我们在天上满有慈爱的上帝， kami mohon berkat-Mu. 我们真是求你的祝福。 Di dalam kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. 不论我们读你的话，思想你的话， Agar kami bisa mengerti, memahami, menyimpan dan melakukan dalam hidup kami. 让我们可以明白，而且把你的话藏在心里面，同时我们可以施行。 Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. 让我们成为一个在生活中施行你话语的儿女们。 Tuhan, buka hati kami, pikiran kami untuk mengerti. 求你开我们的心思，使我们能够明白。 Tuhan, ini doa kami 这是我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita membaca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ke 11. 让我们一起来念彼得后书第1章第3到第11节。 Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. 先从印尼文读，之后用中文读。 Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
彼得后书第1章第3节，上帝的神人已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德造我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得以上帝的性情有份。正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心，又要加上德性；有了德性，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于显赖不结果子。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行了这几样，就永不失脚，这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。Saudara sekalian, kalau saya mengatakan orang saleh, apa yang ada dalam bayangan saudara? 若是我讲一个虔诚的人，在你的思想里面的印象是什么？ Apakah bayangannya adalah sosok nabi, rasul, atau tokoh agama yang saudara hormati? 是不是你想到哪一个你们所尊敬的先知，或者是使徒，或者是一个宗教里面可敬的一个人物？ Siapa yang dimaksud dengan orang saleh itu? 那么谁是一个虔诚的人呢？ Hari ini kita akan belajar keterkaitan antara keselamatan dengan kesalehan. 今天我们要学习只讨论关于救恩跟这个敬虔的关系。 Saya akan mulai dengan satu pernyataan bahwa banyak orang Kristen yang memahami keselamatan secara kurang lengkap. 有很多的基督徒对于前进这个得救的问题没有一个全面的认识。 Maksud saya begini, banyak orang Kristen hanya fokus pada tujuan eskatologis keselamatan, yaitu apa? Jaminan hidup kekal, masuk surga. 很多的基督徒就是集中他的思想，想到以后末世来生，他能够进到永生的里面。 Saudara, kalau coba itu tujuannya, maka Anda yang percaya Yesus pasti sudah dapat tiket masuk surga. 那么他们想，若是你信了耶稣，一定你有一个进天国的门票， Selesai. 就完了。 Sekarang kita tinggal duduk tenang menunggu saat masuk surga. 现在我们 Setelah kita meninggalkan dunia ini. 在这个世界上，我们只等候有一天可以进到天堂里面。 Tetapi saudara, apakah hanya itu? 但是我们做基督徒只是那么样子吗？ Apakah tujuan Kristus menebus kita, menyelamatkan kita hanya untuk membawa kita ke dalam surga? 主救赎我们的目的，单单是让我们可以进天堂吗？ Rasul Petrus di sini bicara tentang dua tujuan keselamatan. 那么使徒彼得在这里告诉我们救恩的两方面。 Yang pertama yaitu dikatakan di ayat 11, masuk kerajaan kekal. 第一就是我们可以进到永远的国度。 Dan yang kedua yaitu apa? Tujuannya hidup saleh. 第二样就是我们可以过前进的生活。 Yang kita baca tadi itu fokus pada yang kedua. 那么我们今天所读的这一段经文，它的焦点就是第二这一点。 Mengapa penting kita untuk bicara soal tujuan etis dari keselamatan? 为什么我们要讲到这个救恩的两方面的目的呢？ Karena ada orang yang berpikir bahwa keselamatan mereka itu sudah pasti kokoh teguh tanpa perlu mengejar melakukan nilai-nilai kebajikan seperti yang ditulis di ayat 5 sampai 7. 因为很多的人认为他们已经得了救恩，他们就没有再想到这个救恩以后的价值观。 Dengan kata lain begini, ada orang Kristen berpikir hidup saleh itu boleh ya boleh enggak?
换一句话说，有一些的基督徒，他可以成为一个虔诚的人，也可以不成为虔诚的人， Kan keselamatan udah pasti di tangan. 因为救恩已经在手中。 Pada saudara, dua aspek keselamatan itu terkait erat. 其实这个救恩的两方面是不可少的。 Jika kita mengabaikan jalan kesalehan, maka kita juga pasti menolak pengharapan hidup kekal. 我们不可以拒绝成为虔诚人的这个目标。 Iman kepada Tuhan Yesus itu bukan cuma iman dalam arti seperti polis asuransi yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian rohani kita, moralitas kita mau bagaimana tidak berubah, tidak masalah. 我们的这个救恩不是说我们对主耶稣有信心，好像保险一样，我们就得做这个从火中被救出来的保险，其他的道德什么都没有关系。 Sehingga dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja. 所以我们从以前到现在变成就是老样子的基督徒。 Saudara, jalan kesalehan dan jaminan hidup kekal adalah dua hal yang terkait erat. 所以对救恩将来得救的这个保证，跟我们的虔诚生活是两方面的。 Itu yang Paulus katakan juga dalam Filipi 2:12, kerjakan keselamatan. 所以这个也就是保罗在这个腓立比第2章告诉我们，你们要做成得救的功夫。 Kamu sudah dapat jaminan keselamatan. Sekarang tunjukkan bahwa engkau orang yang sudah diselamatkan dengan hidup benar, hidup suci, hidup saleh. 按照我们这个圣洁生活的表现，表明我们是已经得救恩的人。 Wah, saudara, waduh susah ya jadi orang Kristen kalau begitu. 那么有的人说，哎呀，这样子做基督徒是很难的。 Saudara, memang betul tidak mudah jadi orang Kristen. 做基督徒其实实在是不容易， Tapi bukan tidak mungkin. 但是不是不可能， Karena ada kabar baik bagi kita. 因为有好消息给我们。 Kabar baiknya apa? 什么好消息呢？ Rasul Petrus mengatakan ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup saleh. 彼得告诉我们，神把他的神能，把他的权柄能力赐给我们，使我们可以过敬虔的生活。 Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak sanggup, itu anugerah Tuhan. 我们不能够自救，全部都是因为神的恩典。 Demikian juga kita nggak sanggup hidup dalam kesalehan dengan kekuatan sendiri. 所以我们要过前进的生活，也不是靠自己的力量。 Oleh karena itu, Petrus mengatakan di ayat 3. 所以在第3节，彼得告诉我们， Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. 因为上帝的神能已经将一切关乎生命和前进的事赐给我们。 Jadi ketika saudara dan saya percaya Yesus, 所以当我们信耶稣的时候， maka pada saat yang sama Tuhan berikan kita keselamatan juga kekuatan ilahi untuk hidup saleh. 神把救恩赐给我们，也给我们一个神的能力，使我们可以过敬虔的生活。 Dengan demikian saudara, kalau kita bicara soal mengenal Kristus, percaya Yesus, 那当我们说到我们认识耶稣、信耶稣， maka kita bukan cuma percaya, pegang doktrin, ajaran, pengetahuan ABCD di kepala kita, bukan. 并不是说我们单单相信这个大教育问题，就是ABCD 这些教育。 Tetapi kita bicara mengenal Kristus berarti juga bicara mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. 我们认识耶稣，意思就是说我们经历上帝在耶稣基督里面给我们的力量。 Tanda bahwa kita ada Allah adalah ada kuasa Allah dalam hidup kita. 我们是上帝的儿女的一个记号，就是我们身上有神给我们的能力。 Dan tanda bahwa kita punya kuasa Allah adalah kita hidup dalam kesalehan. 若是我们有上帝的能力，这个记号就是因为我们有前进的生活。 Oleh karena itu saudara jangan khawatir. 所以我们不必挂虑， Jangan merasa nggak sanggup. 不要觉得我不可能， Saya nggak sanggup hidup benar, hidup saleh. 我不能够过敬虔的生活。 Saudara, ini keliru. 啊， Karena 这个 ada 是 kuasa 错误的 ilahi 思想。 dalam diri saudara. 因为上帝的神能在我们身上。 Hidup saleh itu bukan sesuatu barang mewah yang hanya dimiliki oleh nabi rasul.
一个过敬虔的生活，不是单单那一些先知和这使徒所拥有的。 Kita semua anak Tuhan dipanggil seperti kata Petrus tadi untuk menjadi orang yang saleh. 我们每一个上帝的儿女都可能成为一个虔诚的人。 Lalu apa itu kesalehan? 那么虔诚是什么呢？ Petrus mengatakan, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 就是在上帝的性情上有份。 Kodrat ilahi itu apa? 上帝的性情是什么？ Keserupaan dengan Allah, 就是像上帝一样， dengan karakter Allah. 有神的性情。 Kodrat ilahi adalah sesuatu yang membuat kita sebagai orang percaya semakin serupa Tuhan. 那一个这个上帝的心情，使我们越来越像上帝。 Dalam hal kekudusan, kebenaran, dalam hal kasih, dalam keadilan dan sebagainya. 在圣洁上，在真理上，在爱心上，像上帝。 Saudara, mengapa kita harus berpartisipasi, ambil bagian dalam kodrat ilahi? 为什么我们要在上帝的性情上有分呢？ Karena kalau kita tidak serupa dengan Allah, maka kita akan serupa dunia. 若是我们不像上帝，我们就像这个世界。 Pilihan kita sebagai orang Kristen cuma ada dua. 我们这个基督徒只有两种的选择： Hidup dipimpin Allah, jadi serupa dengan Allah. Atau hidup dikendalikan oleh hawa nafsu, kedagingan, dan serupa dengan dunia ini. 是不是上帝来引导我们，使我们越来越像上帝，或者是被我们的私欲、情欲所带，成为像世界上的人一样？ Tidak ada pilihan ketiga bagi kita. 没有第三种的选择。 Pilihan ketiganya begini, saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. 有的人说我有第三种的选择，我要成为一个普普通通的基督徒。 Saudara, kesalehan itu apa? Merujuk pada kesadaran bahwa Allah itu hadir dalam setiap aspek hidup kita. 前进的意思是什么呢？就是表明神在我们每一个生活的层面，他被活现出来。 Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. 从我们开始早晨醒过来，到我们再要睡觉， Dari urusan yang kecil-kecil sampai urusan yang besar. 从小事到大事， Dari urusan rumah tangga sampai urusan kerjaan, bisnis dan sebagainya. 从家务和知识到这个商场上。 Allah yang kita sembah bukan cuma Allah atas hari Minggu. 所以我们所敬拜的上帝，不是单单在礼拜天的上帝。 Kita hari Minggu jadi orang yang suci. 礼拜天的时候，我们成为一个很圣 Tetapi 洁 Allah 的人。 menghendaki kita setiap hari hidup di hadapan Dia. 但是上帝要我们每一天活在他面前， Setiap hari memberi ruang hati kita, hidup kita kepada Allah agar Dia yang menguasai, yang mengendalikan. 让我们的心里面有上帝，有空间，让上帝在我们里面管理我们。 Agar Allah dan kebenaran firman-Nya ada dalam hati kita, pikiran kita, ketika kita melakukan apapun juga. 就是上帝跟他的真理在我们里面管理我们的心思意念。 Saudara sekalian, dengan kata lain, 换一句话说， orang Kristen tidak pernah memisahkan hidup itu sebagai, oh ini urusan keluarga, ini bisnis, ini jasmani, ini rohani, ini duniawi, tidak. 基督徒不可以把生活中的家庭、商业和这属灵的和这是属肉体的和这世俗的分开出来。 Yang namanya kehidupan kesalehan itu mencakup seluruh aspek hidup kita. 所以一个人过虔诚的生活，就是整个人的生命的生活。 Misalnya, 比方说， bagaimana kita bersikap terhadap uang? 我们怎么样对待钱， Bagaimana kita pakai uang? 怎么样用钱， Itu mencerminkan kecondongan hati kita. 这个就是表明我们的心偏向什么。 Maka kalau saya anggap uang itu sebagai sumber sukacita, sumber kebahagiaan, tanpa uang saya tidak bisa bahagia. Maka yang menentukan bahagia saya adalah uang, bukan Tuhan. 所以就是我们把钱当作是我们这个幸福的来源，那么我们没有钱，我们就没有喜乐了。 Uang berkaitan dengan rohani kita. 所以钱定了我们的整个属灵生活。 Saudara, masih bisa banyak kita kaitkan dengan hidupan dan bagian hidup yang lain. 所以我们在其他的方面，我们也应当是有这样的一个观念。 Jadi saya tegaskan kembali, 所以 setiap 我 orang 再重复一次， yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk diselamatkan sebagai murid Tuhan, mendapat kuasa untuk hidup
dalam kesalehan. 所以每一个被上帝所呼召的人，成为上帝的门徒，他都得做上帝的神人，可以过前进的生活。 Sesuatu yang tidak bisa ditawar, itu sesuatu yang niscaya. 你不能讨价还价，是一定的这样。 Saudara-saudara sekalian lebih lanjut. Lalu bagaimana kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam 那我们再 kesalehan? 看我们怎么样可以得做上帝的性情呢 Nah, saudara di ayat 10 Petrus 我们 mengatakan, 看第4节， berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. 所以我们应当更加的殷勤，使我们所蒙的恩召和拣选，坚定不移。 Berusaha sungguh-sungguh. Bahasa Inggris itu make every effort to 所以 confirm 你要 your calling and election. 你要加上你的努力，殷勤的来追求。 Berusaha dengan keras untuk menyatakan bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan, bahwa kita bukan orang Kristen yang asal-asalan. 所以你一定要设法殷勤的来追求，表明我们是真正是上帝所拣选的，不是这个随随便便的基督徒。 Jadi saudara kita lihat di sini ada yang disebut paradoks, yaitu Allah dikatakan di ayat 3 memberi kuasa, tetapi di ayat 10 kita harus berusaha. 所以在这里我们看到一种的矛盾，就是上帝的神人给我们了，但是我们还要自己努力。 Jadi anugerah dan usaha di saat yang sama. 所以恩典跟这个殷勤，我们的努力在同时出现。 Kita bisa berusaha berjuang karena ada anugerah. 我们为什么能够会殷勤？因为有神的恩典。 Namun anugerah bukan berarti duduk manis diam-diam saja. 但是神的恩典并不是叫我们静静的，我们不做事。 Berusaha artinya jangan pasif. 意思就是说，我们不要被动。 Jangan hanya seperti orang mengapung di dalam lautan dunia kemudian terhanyut. 不是像人在海中被这个浮沉一样，结果被带去。 Kita harus berenang menuju ke tujuan. 所以我们一定要出力游泳呀，达到我们的目的地。 Saudara yang kasih Tuhan, jadikan kesalehan sebagai prioritas hidup 所 kita. 以弟兄姐妹们，我们应该把追求成为虔诚人，成为我们的首要。 Jika saudara yakin dipanggil dan dipilih Tuhan. 怎么样？ Jika saudara yakin dipanggil dan dipilih Tuhan, maka harus berjuang keras untuk mendegukan panggilan itu. 若是你确信你是被上帝所呼召的，你一定要下苦功，付代价去坚定这个事情。 Berusaha artinya apa? Bersikap serius, 你就是认真的意思， bersemangat, 有日程， bergigi untuk mencapai kesalehan itu. 坚定不移的达到哪一个 Berani 虔诚的 bayar 地步。 harga, berani berkorban. 你愿意付代价牺牲。 Jangan hitung-hitungan dalam kita berhubungan dengan Tuhan. 当我们跟上帝有关系的时候，我们不要太计较， Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan 因 dengan 为 kita. 上帝从来没有跟我们计较。 Saudara, saya yakin saudara pernah dengar istilah kerohanian, spiritualitas. 你曾经听过关于这个属灵的事情，或者是灵性上的哪一些 Ya, 事情， itu mirip-mirip sekali dengan kesalehan istilah 跟 itu. 这个虔诚好像很相似。 Hamba Tuhan sering ngomong kepada saudara, ayo bangun kerohanian. 上帝的仆人常常提醒我们说：“哦，我们一定要复兴。 Apa yang dibangun? 那么我们要复兴什么呢？ Rasul Petrus memberi contoh konkret. 那么彼得在第5节到第7节给我们很具体的这个例 Ayat 子。 5 sampai 7 yaitu nilai-nilai yang disebut kebajikan itu. 第5到第7节，我们看到我们应该追求的哪一些美德， Disebutkan ada kebajikan, 我们的德性、 kemudian pengetahuan, 知识， pengetahuan tentang Allah dan firman Allah. 关于上帝跟神的道真理的知识， Kemudian apa? Penguasaan diri, 节制。 tekun, yaitu orang yang tekun dalam sabar dan menghadapi kehidupan yang berat ini. 就是要忍耐，面对一切的困难， Kesalehan, 前进。 condong hati yang terus condong pada Allah. 我们就是倾向上帝， Kemudian apa? Kasih akan saudara-saudara, yaitu saudara seiman. Kita kasih saudara seiman. 就是爱主内的弟兄姐妹们， Kemudian apa? Terakhir, kasih semua orang. 也最后就是爱众人。 Semua orang, mungkin termasuk yang kita nggak suka.
我们要爱那些我们不喜欢的人。 Jadi saudara, kalau hamba Tuhan bilang bangun kerohanian itu bukan cuma soal baca Alkitab, berdoa, ikut ibadah, bukan itu. Itu penting, tapi bukan hanya itu. 所以复兴不是说你殷勤的祷告跟读经或者是做聚会的，但是是整个我们的这个生活的价值观在生活里面 Tapi 的一 nilai-nilai 个表 kebajikan 现， yang tadi Petrus katakan itu ada diwujudkan dalam hidup kita. 在我们的生命当中表现出这一个我们所看为有价值的。 Kalau dalam Rasul Paulus, Galatia itu adalah buah roh. 在这个加拉太书所指的就是圣灵的果子。 Saudara, Rasul Petrus mengatakan, 所以彼得说， jika kita tidak peduli kepada kesalehan, 若是我们不管前进的生活， maka kita dikatakan apa? Orang Kristen yang buta, 那么我们变成一个瞎眼的基 yang 督徒， tidak mau melihat, tidak mampu melihat kebenaran Allah yang sudah 就是没 dinyatakan. 有能力看到神的真理。 Kita dikatakan orang Kristen yang picik. 我们成为一个非常可怜的基督 Bahasa 徒。 aslinya itu rabun jauh. Artinya apa? Cuma peduli yang dekat-dekat, yang depan mata, yang bernilai kekal, mulia, nggak dipeduliin. 我们成了一个近视的一个基督徒，只是注意到四周围世界的物质的世界。 Apakah kita mau jadi orang Kristen yang seperti itu? 但是我们成为基督徒，其实远超过这一些。 Petrus mengatakan orang Kristen seperti itu tuh lupa bahwa dia sudah diampuni, dihapuskan 很多 dosanya. 的基督徒忘记他已经是旧罪已经被赦免了。 Kehidupannya sebagai orang Kristen gagal menghasilkan sesuatu yang baik, tidak efektif, tidak produktif. 所以这个基督徒就没有生出任何一样的好的果效。 Dengan kata lain, saudara, 所以换一句话说， jika kita hidupnya jadi orang Kristen biasa-biasa saja, 所以我们成为一个非常平凡的基督徒。 kita orang Kristen yang tidak mau hidup saleh, 我们tidak mau apa？ berusaha hidup saleh, 我们不愿意追求金钱的生活， maka iman kita diragukan. 所以我们的信心就停止了。 Sebaliknya, 但是反过来说， kalau kita mengusahakan, memperjuangkan kesalehan, 若是我们追求付代价，追求成为一个前进的人， maka di ayat 10 dikatakan apa? Ayat 10, 所以第4节告诉我们， kita tidak akan tersandung oleh berbagai dosa, masalah, iman kita tidak akan mandek. 我们的信心不会停止，不会被那一些旧的罪所缠绕。 Dan dikatakan nanti masa yang akan datang kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. 将来我们就有很满足、足够的权柄进到上帝的国度里面。 Saudara-saudara 亲 yang 爱的弟 dikasihi 兄姐妹们， seberapa besar kita peduli pada kesalehan? 我们对金钱这个的关心有多少呢？ Ya, atau istilah lain kerohanian atau spiritualitas. 或者是说我们对灵性和有多少的关心？ Apakah saudara puas dengan kondisi rohani 你是 saudara 不 saat 是 ini? 满足于现在的情况？ Pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini, 好像现在这个疫情蔓延的时候， saya menemukan ada orang Kristen yang semakin bertumbuh rohaninya. 我发现有很多的基督徒，他的灵性长进了。 Dia punya waktu untuk belajar firman Tuhan lebih banyak, ikut seminar. 他用很多的时间读圣经，参加哪一个研讨会。 Tetapi sebaliknya ada orang Kristen yang malah mandek atau mundur rohaninya. 但是相反的，也有一些基督徒反倒退后。 Ada orang yang hari Minggu pagi tidak ikut ibadah online, tetapi kemudian bersepeda ria. 但是也有一些基督徒，他没有参加那个线上的崇拜聚会，但是他烦恼坐脚车走 Lagi musim 游 sepeda ria. 嗯， Hari sore hari kecapean loh, tidur udah. 到了下午的时候，他就疲倦睡觉。 Nah, saudara sekalian maafkan saya. 对不起啊，弟 Tapi 兄姐妹们， kenyataannya itulah kehidupan kita hari ini. 这个就是现在我们的生活情 Saya 况。 berharap kita kembali kepada pesan Rasul Petrus. 我希望我们可以回到这个彼得所给我们的勉励。 Kita diselamatkan untuk apa? 我们已经被拯救了， Diselamatkan untuk masuk kerajaan Allah. 进到上帝的国度， Bukan hanya itu, 不是单单那一 tapi 些， apa? Hidup saleh. 但是更要紧的是，我们要
Apa itu 过敬虔的生活。 kesalehan yang mencakup seluruh aspek hidup kita. 这个敬虔的生活包括我们整个生活的层面， Dari bangun tidur sampai tidur lagi. 从我们睡觉起来直到睡觉， Ada 再睡 Tuhan 觉， dalam hatiku. 有上帝在我们的心里面管理我们， Ada Tuhan dalam hidupku. 在你的生活中，神存在， Dan aku di dalam Tuhan sepanjang. 而且我们可以活在神的面前。 Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. 但愿神帮助我们， Mari bersama kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan, inilah firman-Mu yang kami dengarkan. Kami mohon Tuhan mengurapinya. 主啊，求你高摸我们现在所听的道。 Kami ingat panggilan atas hidup kami bukan panggilan yang murah. 主啊，我们知道你呼召我们不是廉价的一个福音， Sebab penebusan Kristus adalah penebusan yang mahal. 因为耶稣基督救赎我们是用重价来买赎我们。 Oleh karena itu Tuhan, 主啊，求你 biarlah kami berusaha meneguhkan panggilan itu. 让我们殷勤兼顾我们对你对我们的呼召， Dengan hidup di dalam kesalehan 让我 kebenaran 们活 kesucian. 在虔诚的生活里面。 Tuhan tolong kami. 求你帮助我们， Tidak ada alasan apapun di antara kami untuk menjadi orang Kristen yang hanya biasa-biasa saja. 主啊，我们没有理由过一个很平凡的基督徒生活。 Tuhan belas kasihan pada kami. 求你怜悯我们， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, biarlah firman yang kita dengar hari ini sungguh kita terima dengan segenap hati dan kita lakukan dengan setia sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup setiap kita. Sebab Ia telah memilih kita sejak semula. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita mau menerima doa berkat. 请大家起立，预备心领受祝福。 Saya undang saudara bangkit berdiri. Udah. Kiranya berkat cinta kasih Allah Bapa yang tak pernah berkesudahan, anugerah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memberkati menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 愿上帝无限的慈爱，并耶稣基督我们的救主的恩惠，
圣灵的感动引导常与我们同在，从今直到永远。阿门。阿门。God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. He will make a my God will make a way. He will make a way. God will make Halo, saya Resti. Saya seorang dokter, ahli epidemiologi dan ahli nutrisi dari Indonesia yang saat ini berdomisili di Swedia.
Yuk ikuti bincang-bincang bersama saya mengenai nutrisi, imunitas, dan COVID-19 pada tanggal 12 November 2020. Kita akan sama-sama berdiskusi mengenai perkembangan terbaru COVID-19 di dunia dan khususnya di Indonesia, serta peran nutrisi dalam menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi ini. Sampai jumpa! But through the year, we need to be thankful.